Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk etika dalam isu kefalsafahan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri Nur Izwani, Amiruddin, Izamuddin, Syafiqah Azwa dan Zulaika. Berikut adalah perkara-perkara yang kami akan bincangkan dalam pembentangan kami dan ianya akan dimulakan dengan pengenalan. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika diartikan sebagai prinsip akhlak atau moral yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Menurut Kamus Oxford pula, etika diartikan sebagai satu kumpulan atau set prinsip-prinsip moral yang mempengaruhi keadaan. Etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud, perangai atau kepribadian. Justru itu, etika adalah satu sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Etika juga bermaksud prinsip moral atau set prinsip moral. Dari sudut perspektif Islam pula, etika merujuk kepada tingkah laku yang betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Objektif pertama, menjelaskan etika sebagai epistemologi amali. Kedua, mengkaji etika dalam kehidupan yang sejahtera. Ketiga, menerangkan konsep etika dalam pelbagai agama. Keempat, menjelaskan nilai sepunya berdasarkan falsafah. Dan yang terakhir, mengkaji konsep sejahtera dalam segenap lapang kehidupan. Kajian literatur terbagi kepada 5, iaitu yang pertama, etika sebagai epistemologi amali. Kedua, etika dalam kehidupan yang sejahtera. Ketiga, konsep etika dalam kepelbagaian agama. Keempat, nilai sepunya berdasarkan falsafah. Dan yang terakhir, konsep sejahtera. Etika sebagai epistemologi amali. Epistemologi merupakan penilaian terhadap kepercayaan dan proses kognitif. Etika pula merupakan penilaian tingkah laku. Menurut Malay, etika individu adalah berbeza dengan orang lain. Ini kerana ia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh keluarga. Kedua, pengaruh rakan. Ketiga, pengalaman hidup. Keempat, nilai peribadi dan prinsip moral. Dan yang terakhir, faktor keadaan. Pembentukan etika remaja adalah tanggungjawab ibu bapa, masyarakat dan negara. Sebagai contoh, program latihan khidmat negara PLKN diperkenalkan semula pada tahun 2023. Program ini ditubuhkan sejak tahun 2003 dan dimansuhkan pada tahun 2018. PLKN menekankan aspek fizikal, kenegaraan, pembinaan karakter dan khidmat komuniti. 1.2 Etika dalam kehidupan sejahtera. Pada umumnya, etika mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ahli falsafah telah memberikan satu definisi yang formal terhadap kesejahteraan dan kehidupan yang baik, iaitu nilai akhir bagi seseorang. Komitmen pula ialah sama seperti emosi yang positif dan komitmen secara subjektif. Contohnya, menilai komitmen dari sudut berikut. Adakah faktor masa menghentikan anda daripada melakukan sesuatu? Adakah anda benar-benar mendalami tugasan tersebut? Atau adakah anda hilang kesedaran kendiri? Seterusnya, elemen emosi yang positif dan komitmen dianggap memenuhi kriteria bagi elemen kesejahteraan, iaitu emosi yang positif dan komitmen memberi sumbangan terhadap kesejahteraan hidup. Kedua-duanya dikejar oleh manusia demi diri sendiri dan tidak semestinya untuk mencapai elemen yang lain. Kesejahteraan hidup merupakan satu konteks yang besar dan definisinya berbeza bagi setiap individu. Oleh itu, sewajarnya setiap manusia mempunyai objektif dan falsafah yang tersendiri untuk dipegang supaya mencapai kesejahteraan dalam hidup. 1.3 Etika dalam pelbagai agama. Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum yang terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Terdapat pelbagai agama yang dianuti oleh rakyat Malaysia dan agama Islam adalah agama majoriti yang dianuti oleh masyarakat Melayu. Agama Islam adalah agama rasmi yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Agama lain-lain seperti agama Hindu, Buddha, Kristian adalah bebas dianuti oleh seluruh rakyat Malaysia. Kebebasan ini membentuk perpaduan dan juga keharmonian di kalangan rakyat Malaysia. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM, pada tahun 2020 sebanyak 63.5% populasi di Malaysia adalah beragama Islam. Agama Islam berpandukan wahyu, Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Manusia diwujudkan di atas muka bumi ini untuk menjadi khalifah
bagi membimbing dan memimpin sesama manusia. Asas agama Islam dibentuk oleh 3 perkara iaitu akidah, syariah dan juga akhlak. Akidah merupakan asas-asas kepercayaan dan ibadah yang menjadi tonggak kepada kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Syariah pula adalah peraturan dan hukum hakam kehidupan yang membezakan antara hak dan juga batil. Akhir sekali, akhlak adalah asas-asas moral dan juga tingkah laku manusia. Buddhism adalah agama budaya yang diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha, seorang yang kuat berusaha untuk mencapai moral yang tinggi dalam kehidupan. Menurut Banca Penduduk pada tahun 2020, sebanyak 18.7% penganut agama Buddha adalah di kalangan bangsa Cina. Dalam agama Buddha, seseorang perlu mencapai tahap tertinggi iaitu nirwana. Seseorang perlu melepasi 4 tahap kebenaran mulia iaitu dukkha, trishna, nirwana dan juga kebenaran untuk mengatasi dukkha. Yang pertama iaitu dukkha adalah kebenaran untuk melepasi penderitaan manusia. Contohnya seperti penuaan, penyakit dan juga kematian. Kebenaran mulia yang kedua adalah trishna. Trishna membahaskan semua penderitaan manusia adalah disebabkan nafsu dan cara untuk memenuhi nafsu. Kebenaran mulia yang ketiga ialah nirwana. Dalam nirwana, ianya membahaskan semua penderitaan boleh ditamatkan dengan menamatkan nafsu. Dan akhir sekali, nafsu boleh ditamatkan melalui jalan 8 lapis. Maka jalan 8 lapis mulia akan membawa penganut agama Buddha untuk mencapai nirwana. Banca Penduduk pada tahun 2020, sebanyak 6.1% penganut agama Hindu adalah di kalangan bangsa India. Menurut bahasa Sanskrit, agama Hindu dikenali sebagai Vaidika Dharma, iaitu pengetahuan kebenaran. Terdapat 4 objektif untuk penganut agama Hindu iaitu Kama, Artha, Dharma dan juga Moksha. Agama Hindu juga mengamalkan konsep susila iaitu berbudi bahasa dan juga beradab sopan yang mempunyai kaitan dengan karma. Bagi penganut agama Hindu, mereka mempercayai kepada karma. Karma ialah dilahirkan semula iaitu reinkarnasi. Reinkarnasi adalah bergantung kepada apa yang manusia lakukan pada kehidupan sebelumnya. Reinkarnasi mempunyai 2 aliran. Aliran pertama, seorang manusia akan terus-menerus dilahirkan semula dan aliran kedua, seorang manusia akan berhenti dilahirkan semula dan akan bersatu dengan Tuhan mereka. Proses ini digelar moksha. Dan akhir sekali adalah agama Kristian yang majoritinya dianuti oleh masyarakat di Sabah dan juga Sarawak. Menurut Bancaan Penduduk pada tahun 2020, sebanyak 91% populasi Malaysia menganuti agama Kristian. Di dalam kitab Bible telah menyebut 10 Commandments yang disebut di dalam Old Testament dan juga New Testament. 10 Commandments tersebut ialah yang pertama, mempercayai Trinity. Yang kedua, tidak menyembah berhala. Yang ketiga, tidak menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Yang keempat, tetap mensucikan diri pada hari Sabat. Yang kelima, menghormati ibu bapa. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan membuat maksiat. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan berdusta. Dan yang ke-10, menjaga hak jiran dan juga hak orang lain. Dengan itu, kita dapat rumuskan ke semua agama iaitu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu dan juga agama Kristian mengajak penganutnya untuk berbuat baik. Kerana apabila kita berbuat baik, ia akan menjadikan kita seorang yang beretika dan tidak akan melakukan kejahatan. 1.4. Nilai sepunya berdasarkan falsafah. Nilai merujuk kepada perkara yang baik, mulia, luhur untuk dimiliki dan menjadi harapan kepada masyarakat dan negara. Nilai sepunya pula merujuk kepada amalan kumpulan orang yang berkongsi nilai yang sama atau sepunya dalam masyarakat untuk membina jaringan sosial yang baik. Nilai bersamaan pula ialah nilai universal atau nilai sejagat, nilai yang diterima dan diamalkan oleh masyarakat tanpa mengenal kaum, agama, politik atau negara. Menurut Hamka, nilai-nilai yang harus ada dalam kehidupan sejahtera memerlukan seseorang mempunyai set nilai yang harus diamalkan untuk mencapainya. Terdapat 10 set nilai di dalam kehidupan sejahtera yang harus diamalkan menurut Hamka, iaitu yang pertama adalah nilai kesederhanaan, yang kedua adalah nilai qanaah, yang ketiga ialah nilai ketenangan, yang keempat ialah nilai persaudaraan, yang kelima ialah nilai kekeluargaan, yang keenam adalah nilai budi, yang ketujuh ialah tolong menolong, yang ke-8 ialah nilai cinta, yang ke-9 nilai keagamaan, dan yang ke-10 ialah nilai tasawuf. Oleh itu, 10 set nilai dalam kehidupan sejahtera menurut pandangan Hamka boleh dikatakan nilai sepunya yang boleh diamalkan di dalam masyarakat untuk membina jaringan sosial yang baik. 1.5. Konsep sejahtera dalam segenap lapang kehidupan, konteks kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pendidikan. Menurut Razak, tahun 2020, makna sejahtera masih perlu diteroka secara mendalam dan kebanyakan memahaminya dengan kefahaman iaitu sihat dan tidak ditimpa sebarang kesakitan.
Sejahtera dalam konteks masyarakat kami utarakan dalam dua pendapat. Pendapat pertama daripada Akbar et al. Tahun 2020 menyatakan kesejahteraan sosial meliputi kesihatan, ekonomi, kebahagiaan dan kualiti hidup rakyat. Pandangan ini sedikit sebanyak mempunyai persamaan dengan pandangan kedua dari Dura 2016 yang menjelaskan keperluan asas seperti rumah yang kondusif, kemudahan untuk mendapatkan pendidikan, perkhidmatan yang berkualiti dan keperluan rohani dan jasmani seseorang individu dipenuhi. Sejahtera dalam konteks pendidikan pula mementingkan keperluan menuntut ilmu. Menurut Ma'ruf 2019, kebaikan, kesejahteraan, siksa dan nikmat hanya dapat diketahui melalui petunjuk bimbingan pendidikan Islam, di mana pendidikan Islam adalah sama dengan tujuan hidup orang Muslim. Konsep sejahtera dalam konteks ekonomi pula kami utarakan dua pendapat. Pendapat pertama dari Fadilah tahun 2020 menyatakan 4 sifat melalui sistem ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, iaitu kesatuan, keseimbangan, tanggungjawab dan kebebasan. Pandangan kedua dalam konteks ekonomi pula dari Behdat tahun 1992. Pandangan ini menjelaskan tujuan ekonomi Islam iaitu kesejahteraan individu, masyarakat dan negara apabila keperluan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya keperluan dasar ini secara adil. Malaysia mengamalkan sistem majoriti mudah berasaskan single member constituencies dalam pilihan raya. Berdasarkan model sistem politik yang mengetengahkan proses terhadap pengkajian nilai dalam kerangka politik, di mana teori ini berbentuk mekanisme input dan output yang melibatkan tuntutan-tuntutan satu pihak dan keputusan di pihak yang lain. Berdasarkan model sistem politik dari Anwar 2014 menerangkan 4 sisi utama, iaitu suasana sekeliling dalam sistem itu bergerak, input, output dan maklum balas. Anwar 2014 juga berpendapat pentingnya menilai sisi lain terhadap sistem politik dalam negara kita yang mempunyai berkaitan dengan peradaban. Etika menurut Liao dan Abdul 2020 adalah dengan berfikiran positif, bertindak secara baik, bersikap jujur, baik hati dan setia. Seterusnya, menurut Malai 2018, etika adalah bersikap jujur, menunjukkan belas kasihan dan setia adalah cara hidup beretika. Etika dalam agama menurut Yuwanda 2019 merujuk kepada iman, amalan dan ajaran yang dianuti oleh orang Islam. Etika dalam kehidupan sejahtera pula menurut Sukwasari 2020, kesejahteraan dalam masyarakat boleh dicapai melalui pembebasan masyarakat daripada unsur kekufuran, kemiskinan, kebodohan dan ketakutan. Seterusnya, etika dalam pendidikan menurut Ma'ruf 2019, ilmu ialah satu kunci utama untuk menemui hakikat kehidupan yang sebenar. Seterusnya, menurut Fadilah 2020, terdapat 4 sifat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang pertama, kesatuan, keseimbangan, tanggungjawab dan juga kebebasan. Menurut Behdat 1992, menjelaskan kesejahteraan merangkumi kesejahteraan individu, masyarakat, negara dengan kecukupan keperluan dasar. Menurut Fadlan 2019 pula, dengan ekonomi berdasarkan etika, agama tidak menjadi alat bagi satu kepentingan. Akhir sekali dalam perbincangan ini ialah mengenai perkaitan politik dalam konsep sejahtera. Menurut Hussein 1996, politik sebagai satu sistem yang mengandungi pelbagai struktur yang berhubung antara satu sama lain. Menurut Anwar 2014 pula, sistem politik Malaysia mempunyai perkaitan dengan peradaban kerana kepelbagaian kaum dan agama, tetapi dapat hidup bersama-sama. Sebagai rumusan dan kesimpulan, penting untuk kita mengkaji setiap pandangan dan mengambil isi-isi yang boleh dipraktikkan untuk menyemai etika dalam segenap kehidupan dan seterusnya mencapai kehidupan sejahtera. Konsep sejahtera bukanlah hanya fokus kepada individu, tetapi juga bergantung kepada ekonomi, pendidikan, politik sesebuah masyarakat, lagi-lagi dalam kepelbagaian bangsa di Malaysia. Berikut merupakan rujukan-rujukan yang telah kami gunakan. Akhir kalam, sekian. Terima kasih.